Hai, bertemu lagi kita dalam unit 2. Tajuk kedua iaitu Sejarah Kedatangan Agama Islam dalam Kesultanan Melayu Melaka. Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat menyatakan sejarah kedatangan agama Islam dalam Kesultanan Melayu Melaka. Jom kita lihat bukti-bukti arkeologi. Penemuan batu bersurat di negeri Terengganu dan negeri Sembilan membuktikan kewujudan agama Islam di negeri-negeri tersebut. Kita lihat gambar batu bersurat yang pertama. Batu bersurat bertarikh 1303 ditemukan di Sungai Teresat, Kuala Berang, membuktikan kedatangan agama Islam ke Terengganu. Batu bersurat kedua ditemukan di Pengkalan Kempas, Negeri Sembilan, bertarikh 1467 membuktikan agama Islam di Negeri Sembilan. Kedua-dua batu bersurat ini merupakan bukti arkeologi yang membuktikan agama Islam telah bertapak di Tanah Melayu. Baiklah, kita lihat faktor kedatangan agama Islam pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Yang pertama, peranan pedagang Islam. Pedagang Islam yang berasal dari negara Arab dan India menyebarkan agama Islam melalui kegiatan dakwah. Terdapat pedagang yang berkahwin dengan rakyat Melaka dan menyebarkan agama Islam kepada penduduk tempatan. Apabila mereka datang berdagang, mereka juga menjalankan kegiatan dakwah. Mereka menyebarkan dakwah agama Islam dan ada yang tinggal berkahwin dengan rakyat Melaka dan tinggal di sana untuk menyebarkan agama Islam. Yang kedua, peranan ulama. Menurut hikayat Raja-Raja Pasai, agama Islam disebarkan di Melaka oleh ulama dari Mekah yang bernama Sheikh Abdul Aziz. Sheikh Abdul Aziz ni telah mengislamkan raja, pembesar dan rakyat Melaka. Peranan yang ketiga, peranan sultan. Perkahwinan Megat Iskandar Shah dengan puteri Raja Pasai menyebabkan baginda memeluk agama Islam. Apabila baginda memeluk agama Islam, rakyat Melaka turut memeluk agama Islam. Kalau kamu lihat dalam buku teks, ada gambar ilustrasi pedagang dan ulama sedang solat sebaik tiba di Melaka. Mereka solat, sebaik saja tiba di Melaka, mereka solat. Baiklah, kita sambung kepada perundangan pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Sebelum tu, kamu boleh buat latihan yang pertama dan yang kedua. Sebelum kita sambung kepada perundangan pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, kamu boleh buat bukti arkeologi kedatangan agama Islam di Tanah Melayu. Seperti yang cikgu sebutkan, ada dua bukti arkeologi, iaitu yang pertama, bagus, batu bersurat di negeri Terengganu yang bertarikh 1303 ditemukan di Sungai Teresat, Kuala Berang. Yang kedua, batu bersurat di negeri Sembilan yang ditemui di Pengkalan Kempas, Negeri Sembilan yang bertarikh 1467. Dua bukti arkeologi. Yang kedua, faktor kedatangan agama Islam pada Kesultanan Melayu Melaka ada tiga, seperti yang cikgu sebutkan tadi. Yang pertama, kamu boleh buat peranan pedagang Islam. Apa? Menyebarkan kegiatan dakwah. Peranan pedagang Islam yang menyebarkan kegiatan dakwah. Yang kedua, peranan ulama yang mengislamkan raja, pembesar dan rakyat Melaka. Yang ketiga, peranan sultan
iaitu perkahwinan Megat Iskandar Shah dengan puteri Raja Pasai menyebabkan baginda memeluk agama Islam. Okay. Perundangan pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Okey. Ada dua, iaitu Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka. Ada dua, Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka. Okey. Hukum Kanun Melaka. Kita tengok kepada Hukum Kanun Melaka dahulu. Okey, Hukum Kanun Melaka mengandungi 44 fasal. Hak keistimewaan dan tanggungjawab raja serta pembesar. Berkaitan dengan hukuman terhadap kesalahan jenayah, urusan jual beli dan kekeluargaan. Mewujudkan keamanan dan keselamatan rakyat di negeri Melaka. Itu kamu perlu tulis kat sinilah. Hukum Kanun Melaka. Ada 4 poin kamu perlu tulis. Poin yang pertama mengandungi 44 fasal. Poin yang kedua, hak keistimewaan dan tanggungjawab raja serta pembesar. Poin ketiga, berkaitan dengan hukuman terhadap kesalahan jenayah, urusan jual beli dan kekeluargaan. Poin yang keempat, mewujudkan keamanan dan keselamatan rakyat di negeri Melaka. Okey, untuk Undang-Undang Laut Melaka, kamu perlu tulis mengandungi 25 fasal. Tadi hukum kanun 44 fasal, Undang-Undang Laut Melaka cuma 25 fasal. Okey. Peraturan di laut, tata cara berniaga dan berjual beli. Berkaitan dengan hukuman terhadap kesalahan jenayah, melancarkan aktiviti perdagangan dan memberikan keyakinan kepada pedagang. Ini yang kamu perlu tulis di Undang-Undang Laut Melaka. Okey, baiklah. Sampai sini sahaja tajuk kita, tajuk yang kedua dalam unit 2. Cikgu harap kamu boleh siap. Selepas ni, bila kamu dah dapat buku, kamu gunting hujung-hujung ini, kemudian tampal dalam buku tulis kamu. Okey? Baiklah. Kita jumpa lagi dalam tajuk ketiga unit 2 minggu depan. Bye!